wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina jataba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan utama kita mengucapkan syukur kepada Allah. Petang ini sihat, petang ini semangat, petang ini segar. Mudah-mudahan yang ikuti semuanya dalam keadaan yang tenang, hatinya seronok, fikirannya tenang, badannya sehat, akalnya cergas, ingatannya bagus. Mudah-mudahan insya-Allah moodnya pun baik, wajahnya terukir senyuman walaupun tanpa kamera, walaupun tidak dibuka kameranya tapi dengan senyuman. Mudah-mudahan senyuman itu sudah cukup untuk memaniskan kopi yang ada di sebelah, dan mudah-mudahan insya-Allah menggembirakan hati sendiri insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Oleh kerana yang sebelum ini kita sudah pun berakhir pada tajuk umur berkat jiwa yang tenang itu dengan 10 tips. Hari ini saya nak pindah sikit bawa kepada tajuk yang berikut insya-Allah yang ingin saya kongsikan. Baik, kita lihat sama-sama. Saya ingin kongsikan satu tajuk yang mana tajuk ini saya namakan tajuk dia Ayah Kita Suatu Ketika Dulu. Ayah kita suatu ketika dahulu. Tapi dia punya pengisian yang saya nak share pada petang ini ialah sebahagian daripada nasihat-nasihat ayah saya yang mana saya saja nak share kepada khalayak Gema Nur Iman pada petang ini. Mana yang sesuai, mana yang baik, mana yang dapat kita ambil, maka bolehlah kita jadikan sebagai satu orang kata satu bekalan lah. Kalau katalah tak bersesuaian dengan keadaan kita, tidak bertepatan dengan suasana kita, ia tak mengapa. Sebab nasihat ini dia bukan antara betul dengan salah, tapi lebih kepada mengambil hikmah dan pengajaran saja. Itu cerita kita pada petang ini insya-Allah. Baik, kita pergi kepada apa nasihat pertama yang pernah saya terima suatu ketika dahulu. Zaman saya kanak-kanak. Jadi saya bagi kepada, tak silap saya ni ada 4 zaman. Zaman saya kanak-kanak. Masa saya kanak-kanak, ketika kira-kira masa tu umur 4, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 7 tahun, 8 tahun, kiranya kanak-kanak lah. Saya masukkan dalam kategori, walaupun tak tepat garis ataupun sepadan umur. Ayah saya dia pernah nasihat macam yang tertera dekat paparan PowerPoint kita ni. Apa kata dia? Kita ni jadi manusia biar bercampur dengan orang lain. Tapi kata dia, jangan campur saja. Biar bercampur dengan orang, tapi jangan campur saja. Dalam matematik, dia masuk matematik, padahal dia tak mengajar matematik. Dalam matematik, ingat, ada campur, ada tolak, ada kali, ada bahagi. Matematik ada 4 paling asas. Baru namanya ada kiraan, baru namanya ada jawapan. Kalau semua main campur je, habislah matematik. Habislah matematik, kata dia. Apa lagi awak, kata dia. Dia cakap dengan anak dia lah. Kalau semua orang kita sibuk nak campur, hidup kita rosak. Penyanyi kita nak campur, pelakon kita nak campur, isap dadah kita nak campur, menteri kita nak campur, ulama kita nak campur. Semua orang kita sibuk nak campur, hidup kita rosak, kata dia. Ada orang kita kena tolak. Dalam campur-campur kita kena tolak. Ada orang kita campur-campur tapi kita kena bahagi. Lepas dah campur kita kena bahagi. Ini bahasa kiasan ni. Ada pula yang kita kena kali. Kita dah campur tapi kita kena jumpa lagi banyak kali. Kalikan maknanya gandakan lagi. Kalikan dia. Baru hidup kita ni ada kiraan, ada hitungan, ada jawapan. Apa agak-agak message daripada nasihat yang macam ni. Ini bahasa orang tua-tua lah. Bahasa apa? Bahasa orang tua-tua macam tu. Ni bahasa kiasan. Jangan ingat belajar matematik petang ni. Petang-petang belajar matematik kita. Ini nasihat masa kanak-kanak.
Jadi dia tengok kan kita, saya masa kecil kanak-kanak, saya suka main bola. Masa main bola, macam-macam lah aktiviti. Saya AJK audio sekolah, lomba lari 4x100 pun masuk, main bola pun masuk juga. Nanti pertandingan cerita pun masuk juga, wakil sekolah pertandingan cerita pun masuk juga. Nanti apa lagi pertandingan, masuk aja semua. Jadi maknanya dia tengok kita ni campur macam-macam, semua grup kita campur. Dia ingatkan dekat kita. Kata dia dalam campur-campur hidup ni, kena fikir juga. Jangan campur aja. Kena ada tolak, kena ada kali, kena ada bahagi. Supaya apa? Supaya kita beringat. Tak semua orang yang kita campur tu kita perlu terus bersama dia dengan waktu yang panjang. Tak. Kadang-kadang hanya urusan tertentu je kita uruskan dia. Kalau tidak, dia tak mengapa. Tak perlu kita berlama-lama ataupun berpanjangan hubungan. Tapi kalau orang tu ada bermanfaat pada urusan akhirat kita, yang ketika itu kita kena kali banyak kali. Kali tu maknanya kali-kali ada. Jadi kita kena pilih lah. Pilih. Tapi istilah dia guna istilah matematik lah. Ayah saya ni dia bukan cikgu. Ayah saya ni dia bukan ulama. Dia pun bukan ustaz. Dia pun bukan pendidik ke, ahli akademik ke, pegawai atasan ke, bukan. Ayah saya seorang buruh. Seorang buruh. Buruh. Kerja buruh maknanya apa? Tukang-tukang kayu, betulkan batu bata, pasang plaster dinding. Buruh macam kita tengok buruh buat kerja tu. Itu kerjaya ayah. Tukang nukang, situlah nukang-nukang, korek-korek longkang, kerja-kerja cantas-cantas pokok. Kita sebut kerja apa buruh lah Senang kita sebut gitulah. Saya pun tak tahu nama kerjayanya sebab dia kerja sendiri begitu kan. Jadi nak cerita dalam dia bekerja tu, dia bagi nasihat pada kita. Ini contohlah, contoh nasihat. Baik, apa lagi nasihat yang saya pernah terima sepanjang pengalaman saya di zaman kanak-kanak? Nasihat yang kedua, ini unik sikit. Ini unik sikit. Nampak? Unik sikit. Bapak saya pesan kat saya, dia kata tak perlu belajar muzik, kata dia. Ini nasihat dia ni, orang tua-tua dulu ni. Kalau saya dekat sekolah kan dulu ada main apa, recorder ke decoder nama dia? Recorder Yang tiup-tiup tu apa nama dia? Saya pun lupa lah. Recorder, Cik Ustaz. Recorder. Recorder. Recorder tu kan, yang mana putih, panjang tu, tekan-tekan tiup-tiup tu kan. Jadi dia nasihat kat saya, dia kata muzik ni sebenarnya tak perlu belajar, kata dia. Nanti kalau kat sekolah ada subjek muzik, dapat D pun tak apa. Nampak dia punya zahir dia, zahir dia tu macam benci tau, tapi tak. Dia minta kita fikir. Kalau orang tak faham, orang agak dia ni memang anti lah ataupun apa, bukan. Apa tu, jadi dia kata dia punya ayat ni sebahagian daripada bahasa kiasan dia kata kalau dapat D pun tak apa. Subjek lain semua dapat A, kalau muzik dapat D tak mengapa. Kalau di sekolah, kalau ada kat sekolah, sekadar ambil tahulah. Kalau ada subjek tu, dia belajar note-note tertentu, memang dah masuk subjek, sekadar ambil tahu tak apalah. Tapi tak perlu serius. Tak perlu serius lah. Dia nasihatkan saya masa tu sebab apa tau? Saya ni kuat nyanyi. Masa kecil. Engkau bagai air yang jernih. Macam tu lah lebih kurang. Jadi bila kita kuat nyanyi, lepas tu sikit-sikit nyanyi. Kan? Waktu zaman-zaman tu lah, zaman-zaman tu kita nak nyanyi lagu cinta depan mak bapak segan tau. Tapi mak bapak kita tahu dia nampak, dia dengar kat mana kita nyanyi. Tu masalah dia. Lepas tu saya kat sekolah terpilih. Nasyid pun nyanyi, Boria pun nyanyi. Boria duduk depan, tahu Boria? Alamak, saya lupalah nak masukkan gambar zaman saya Boria. Boria, wakil Boria ni. Sekolah saya zaman tu ada Boria. Jadi dengan cermati hitam, dengan gelik, dengan dia punya apa tu,
Dia punya rentak dia adalah, saya malas. Boria Penang Mai pernah. Penang Mai. Jadi Boria saya masuk, bila ada buat festival kat sekolah, saya buat persembahan Boria, duduk depan pakai cermati hitam dengan muka ni Boria. Ya Allah, bapak saya tak datang sekolah. Bapak saya tak datang sekolah. Dia nasihatkan, kata saya, dia kata, dia tahu manusia ni fitrahnya suka kepada bunyi-bunyian. Suka kepada dendangan. Suka kepada rentak-rentak. Suka kepada irama. Dia punya jiwa fitrah dia memang gitu. Sama ada dia suka rock ke, dia suka balada ke, dia suka apa lagi irama Malaysia ke, dia suka jazz ke, dia suka apa ke dia punya nama dia akan suka. Maknanya tak payah dipelajari pun ada kecenderungan dia minat sikit-sikit. Jadi benda yang ada kecenderungan, memang hati nafsu tu memang dah ada pada dia, benda tu tak payah dibelajar. Yang kena belajar benda yang susah nak dibelajar. Yang susah maknanya susah ada keinginan nak belajar, terutama bab agama. Agama ni dia tak boleh tunggu minat. Nak tunggu satu orang minat agama sampai mati dia tak belajar. Nak tunggu sampai budak tu minat hafal Quran sampai mati tak hafal. Nak tunggu sampai budak tu minat semayang baru kita nak ajar semayang sampai mati dia tak semayang nanti. Benda berkaitan iman tak perlu tunggu dia minat sebab agama bukan bahan minat. Agama adalah soal hidup dan tanggungjawab untuk ke alam seterusnya. Jadi dia kata yang itu kena belajar. Yang muzik ni tak payah belajar. Sebab kalau tak belajar pun akan automatik ada tersuka yang ni, tersuka yang tu. Kalau belajar, kata dia, risikonya besar. Apa dia? Lalu dia pun sambung. Kata dia, kita ni bukan anti kepada muzik. Tapi dia kata, muzik itu, dia tu sangat mudah untuk dekat dengan syaitan. Dia tak cakap muzik tu syaitan. Bapak saya ni dia tak kisah nak nasyid ke apa ke tak. Tapi dia kata sangat dekat, hampir-hampir. Jadi dia kata risiko untuk orang lalai, buang masa, beremosi, rosak jiwanya dengan muzik, itu lebih banyak berbanding orang yang tidak terlalu cenderung kepada muzik. Jadi kata dia, hati-hati. Ni contoh. Siapa sini ahli muzik? Taklah maknanya saya katakan apa ke, tapi maknanya itu ni nasihat orang tua lah. Kalau sesuai ambil, dia tak sesuai tak mengapa, rasa tak sedap tak mengapa. Ni nasihat orang tua tu. Dan saya secara peribadi ambil nasihat itu untuk diri saya dan saya juga untuk anak-anak saya. Anak saya, budak suka lagu-lagu ke apa, anak saya pun suka. Tak kisahlah lagu patriotik ke apa ke, tapi kita kontrol. Saya tidak menyemai minat untuk dia ke muzik. Tapi kalau setakat di sekolah ada lagu negaraku, lagu kebangsaan, lagu-lagu patriotik, lagu-lagu yang menyemai kejiwaan dan semangat, harus sajalah dengan lirik yang baik, dengan apa. Tapi untuk dia serius sampai ke peringkat bagi sokongan yang sedahsyat-dahsyatnya, sederhana pada saya tak berapa perlu lah. Lebih perlu saya bagi sokong kalau dia tu kepada perkara-perkara yang bermanfaat untuk akhirat dia, yang lebih jelas. Yang lebih jelas peluang akhiratnya. Sebab dia akan mati dan saya akan mati. Selepas saya mati, maka dia akan teruskan apa yang sepatutnya dia buat di dunia ni untuk dia pun mati. Sebab anak saya dia akan mati. Tak lama lagi dia akan mati. Dengan saya akan mati. Jadi maknanya kira-kira macam tu lah. Tapi dalam saya tak diberi suka muzik tu, saya suka. Saya secara umum suka. Suka. Dulu banyak lagu-lagu kita apa. Sekarang dah tua. Dulu hitam manis pun ada juga. Tapi nak ceritanya, kita tidak diberikan dorongan kuat untuk kepada kecenderungan itu. Sebab pada dia, muzik tu benda yang jiwa manusia tu memang suka. Jadi tak perlu didorong-dorong, tak perlu digalak-galak, tak perlu dituition-tuitionkan, tak perlu di kelas tambahan-tambahan kan, tak perlu. Sesederhana, kontrol dan dorong dia pada benda yang banyak kepada urusan akhirat dia. Itu lebih baik. Kerana pemberian terbaik seorang ayah kepada anak ialah sesuatu yang akan memberi manfaat
jangka masa panjang yang kekal, iaitu di akhirat. Jadi itulah. Ini nasihat tukang kayu. Buruh kontrak. Jadi kalau sesuai, ia ambil. Tak sesuai, ia tak mengapa. Seterusnya. Apa lagi? Ini penting ni. Masa kanak-kanak ni. Ni bukan masa remaja. Masa remaja lain. Dia ada nasihat lain. Apa nasihat dia yang ketiga? Dia kata, kita ni hidup mesti letakkan pengharapan kepada Allah. Saya masa kecil hidup susah. Kira-kira keluarga kami ni asnaf zakat lah. Kira-kira keluarga kami ni asnaf zakat lah. Start hidup susah tu masa umur darjah 1 lah. Darjah 1 tu dah hidup susah. Sampailah saya kira-kira habis belajar lah. Jadi dalam kami susah tu, dalam kami hidup susah, kadang makanan tak cukup, kadang sekolah duit tak ada, kadang macam-macam lah. Dengan hutang bas sekolah kadang-kadang tertunggak sampai 4-5 bulan. Sampai pakcik yang bawa bas sekolah tu sampai sekarang saya jumpa. Dia kalau jumpa je, lepas kuliah subuh, lepas saya bagi kuliah subuh, panjang umur pakcik tu. Dia ingat. Tapi masa tu banyak yang dia bawa adik-adik saya lah. Tapi dalam susah-susah hidup tu, ayah saya pesan. Dalam susah-susah hidup tu dia pesan. Kita dalam apa juga keadaan, letakkan pengharapan kepada Allah. Jadi kita masa kecil kan nak macam-macam kan. Kasut sekolah, nak seluar panjang. Benda bukan kita nak benda yang KFC ke sedap-sedap. Tak ada, benda basic. Kasut sekolah, baju sekolah, kita nak tukar kasut dah koyak, nak beli t-shirt pengakap. Tak ada pengakap t-shirt, kita seorang tak ada. Kadang nak beli raket, nak main badminton, nak wakil sekolah. Tapi kita pakai pinjam raket kawan-kawan. Kawan-kawan semua pakai raket sendiri. Contoh, nak beli boot bola, kita tak ada duit sangat. Jadi ayah saya tu, dalam susah-susah tu, dia selit nasihat. Kata dia, letakkan pengharapan kepada Allah dulu. Kalau, kata dia, kalau, itu hikmahnya ada bagus jugalah hidup dalam susah ni. Banyak hikmah tau kalau kita dalam kesusahan. Ada hikmahnya. Kita jangan menyesali. Kadang-kadang kita terfikir kan, kita dulu pernah susah, kita ingat kalau boleh anak-anak kita jangan susah. Tapi kita lupa tau. Sebenarnya banyak kebaikan yang kita dapat terbina dalam diri kita. Kadang-kadang asbab daripada dulu hidup susah. Dan kadang-kadang kita lagi risau, anak kita tu tak pernah merasa susah. Tiba-tiba nanti bila dia dah besar, dah ada anak, benda masalah sikit pun sibuk nak cerita dengan kita. Lala kita dah tua ni kadang-kadang makin stres dengan masalah anak kita sendiri. Kita dulu ada masalah yang lebih kurang sama, tapi tak adalah kita sikit benda pun nak cerita, sikit benda nak ni. Kadang kita fikir balik semula, ya Allah. Rupanya kan, dalam hidup kita susah tu sebenarnya terlalu banyak nikmat. Cuma kita nampak nikmat tu makan senang, nikmat tu beli barang senang. Tapi kita tak faham, nikmat tu sebenarnya nikmat pelajaran, nikmat penghayatan, nikmat tawakal, nikmat rasa keyakinan dan kebergantungan pada Allah. Masa tu kita tak sedar. Kita fikir senang saja maknanya apa yang kita nak dapat terus. Itu maknanya nikmat. Padahal belum tentu tu nikmat. Kadang-kadang istidraj. Kadang-kadang itu sebagai Allah beri tapi kemurkaan, kebencian dari Allah. Kita tak perasan. Ya kita budak-budak kan masa tu. Kan saya cerita ni bapak saya nasihat masa kanak-kanak. Jadi saya ni kita dulu kanak-kanak. Kanak-kanak ni kadang dia belum faham. Tapi dia mempunyai rakaman yang kuat tau. Kanak-kanak ni kelebihan dia. Sebab tu kita ada anak cucu. Kalau nasihat yang baik, cakap elok-elok dengan dia, dekat-dekat dengan telinga dia, biar masa dia tengah tenang-tenang. Kita ingat dia memang belum faham. Tapi dia sebenarnya sedang merakam, menyalin, menyemat dan menanam dalam otak dan ingatan kita. Mungkin dia akan hadamkan nasihat tu lepas kita meninggal. Yang penting pastikan nasihat tu baik dan betul. Itu penting. Masa bapak saya nasihatkan saya ni, saya tak sepenuhnya faham. Saya tak penuhnya faham. Budak-budak kita 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Kita yang penting aku tak nak dengar nasihat. Aku nak kasut.
Aku tak nak dengar nasihat. Aku nak seluar baru. Aku nak baju pengakap. Kan macam tu kan kita punya perasaan kan. Yalah masa kanak-kanak dah namanya kanak-kanak. Tapi ceritanya masa yang saya masukkan tu, bapa saya pesan. Dalam kita nak tu dia kata gini, letakkan pengharapan kepada Allah. Kalau dalam hati, dia masuk nasihat dia. Kalau dalam hati ada alif lah. Kalau dalam hati ada inginkan sesuatu, jangan minta ayah dulu. Jangan minta dia dulu. Dia ajar pada kita, kalau ada nak sesuatu, nak kasut ke nak apa ke, jangan minta dia dulu. Tapi dia kata minta dulu kepada Allah. Dia suruh kita minta dulu kepada Allah. Kemudian dia kata baru beritahu ayah. Nampak dia punya tujuan dia. Dia nak tunjukkan apa sebenarnya? Dia nak ajar apa dia? Dia tak kata jangan minta-minta ayah, mengambilkan duit orang tua je. Dia tak cakap mengambilkan duit dia. Dia pun faham budak-budak nak, cuma dia masa tu tak mampu, duit tak ada. Tapi dalam duit tak ada tu, dia bukan kisah duit ada atau duit tak ada. Kadang-kadang kita ni kan, saya pun risau juga. Saya alhamdulillah adalah duit dalam kocek. Kalau anak nak apa-apa, kita bolehlah beli ke benda-benda kecil-kecil ke, nak beli kasut, nak beli buku, adalah duitnya, tak adalah mewah. Tapi saya bimbang, dalam anak saya nak saya beli tu, saya terlepas pandang ajar benda yang lebih patut saya ajar untuk sepanjang hidup dia. Iaitu kalau nak minta bapa engkau ni, engkau minta dulu kepada Allah. Sebab yang bagi bapa engkau dekat engkau ni pun Allah. Dia faham tak faham tu urusan dia. Kerana kekanakan dia memang dia belum faham. Tapi kita tidak disuruh untuk memastikan dia faham. Kita hanya bertanggungjawab mendidik anak kita supaya dengan didikan yang betul dan benar. Bila dia faham, urusan Allah. Kan macam tu kan? Ni nasihat orang buruh kontrak ni. Dia bukan nasihat pensyarah ke, dia bukan pensyarah universiti ke. Bapak saya bukan. Bapak saya ni bukan ahli dalam bidang agama pun bukan, Quran pun bukan. Tapi dia pesan, minta dulu kepada Allah, kemudian baru bagi tahu ayah. Jadi kalau saya minta dia tanya, dah minta dengan Allah ke belum? Dah minta dengan Allah ke belum? Belum. Minta dulu dengan Allah. Sebab Allah yang maha memberi. Jadi dia pernah cerita, dia punya kisah. Dia kata, Nabi Musa dulu, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, mintalah kepadaku sekalipun tali kasutmu. Ketika Nabi Musa berada di Tur Sina, Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi Musa, menurut dalam satu riwayat, Allah Ta'ala firmankan apa? Kepada Nabi Musa, minta kepada aku sekalipun tali kasutmu. Tali kasut kan benda kecil, kita boleh beli, kita boleh bikin sendiri, kita boleh cari kat mana-mana, pinjam pun boleh. Kita otor-otor ubah-ubah satu benda pun boleh jadi tali kasut. Tapi bukan soal kita boleh dapat atau tidak. Bukan soal kita kaya atau miskin. Bukan soal kita atau ada duit atau tak ada duit. Tetapi soal jiwa kehambaan kita. Iaitu minta dulu kepada Allah sebelum minta kepada makhluk. Jadi kata bapa saya, bila disuruh minta kepadanya, walaupun tali kasutmu, itu sahaja menunjukkan sekecil apapun permintaan kita, besarkan kebergantungan diri kita kepada Allah. Dia bukan soal, alah tali kasut kan kecil aja. Dia bukan soal benda yang kita minta. Tapi jiwa kebergantungan kita kepada Allah itu yang kena dibesarkan. Sekalipun yang kita minta tu cuma, Ya Allah, aku nak minta, aku perlu 10 sen ya Allah. Aku perlu 10 sen, aku perlu 20 sen. Nak buat apa ya? Nak timbang ni, berat badan ni. Singgah kat shopping mall ni kena masuk 20 sen. Nak tahu berat badan ni. Sebab cuti sekolah ni makan terlebih 1 minggu ni. Perlukan 20 sen. Ya Allah. Saya selalu pesan, contohlah. Jemaah umrah. Bila dia ikut kita sampai ke Mekah. Bila sampai Mekah, kita dah pesan. Nanti bila masuk ke masjid, jangan kita risau, jangan kita bimbang. Kalau kita jalan dalam satu grup secara teratur, kita usahakan selesai semua satu grup sempurna.
Tapi kalau kita terpisah, jangan kita risau. Kalau lepas daripada selesai umrah, kita terpisah, kita tak jumpa pintu keluar, jangan kita kelang kabut. Jangan pula yang ada telefon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, macam mana Ustaz? Semua dah balik ke? Semua dah balik. Haji kat mana? Saya ni masih kat masjid Ustaz. Saya rasa saya sesat lah Ustaz. Jawapan dia senang Haji. Kalau Haji duduk dalam masjid, belum dapat jumpa pintu keluar, itu bukan sesat namanya. Yang sesat tu yang tak datang-datang masjid. Yang sesat tu yang langsung tak jumpa pintu masjid nak masuk dalam. Tak datang-datang masjid. Yang dah masuk masjid, tak keluar-keluar, tenang-tenang saja. Yang pertama, Allah nak berikan banyak pahala iktikaf. Duduk tenang-tenang, tak ke mana pintu keluar. Yang pertama. Yang kedua, sekecil-kecil benda sekalipun nak cari pintu keluar masjid, dah sampai kat Masjidil Haram pun tidak utamakan doa minta kepada Allah. Saya tanya, ni yang telefon saya ni dah doa ke belum minta jalan keluar kepada Allah? Tak minta lagi kan? Kaabah depan mata, masjid yang paling afdal sudah berada di dalamnya. Sampai kat sini pun sibuk nak telefon mana pintu keluar. Tenang-tenang. Ya Allah, ya Tuhanku, aku suka beriktikaf dalam masjidmu. Namun aku ada hajat dan keperluan nak terbuang air kecil dan perutku sangat lapar. Aku perlu pulang ke hotel sekarang, ya Allah. Aku tak tahu jalan yang mana, lorong yang mana, tingkat yang mana. Mohon ditunjukkan jalan keluar dari masjid ini dengan dipermudahkan kepulanganku balik semula ke bilik hotel untuk menyempurnakan keperluanku. Lepas dah doa, bismillah, langkah jalan pelan-pelan. Jadi tenang-tenang lah. Jadi nak bentuk jiwa tu, sebelum nak sampai cerita Mekah ke, cerita haji ke, cerita tanah suci ke, ni bermula daripada zaman apa tadi? Kanak-kanak. Kanak-kanak. Ni yang saya cerita ni, faham ke tak faham ni cerita? Ni jauh cerita ni. Boleh faham cerita saya kita ni? Boleh faham? Faham. Boleh faham? Terima kasih, betul. Faham. Yelah, ni nasihat kan nasihat orang tua-tua ni. Bukan nasihat tok guru ke tuan syekh mana ke. Tak ada, ni nasihat bapak saya. Yang Seorang pun dah tua-tua. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukur sempat tua. Ada orang tak sempat tua, Alhamdulillah kita umur panjang. Jadi maknanya, dia nak ajar pada kita dari kanak-kanak kebergantungan dulu kepada Allah. Jadi itu kan nikmat besar. Jadi kita ni bila lepas tu makin besar, makin dewasa, kita kan akan menempuh setiap hari ada je kesusahan. Bila kita belajar, ada susah dia. Bila kita mengajar, ada susah dia. Bila kita hadapan dengan masyarakat, ada susah dia. Bila kita berkeluarga, ingat berkeluarga senang ke? Susah. Ingat ada isteri senang ke? Susah. Itu baru ada satu isteri. Belum ada 2 isteri lagi. 3 isteri lagi. Lagi banyak susah dia. Belum 1 anak, 2 anak. Macam-macam ujian hidup. Jadi kalaulah setiap ujian hidup banyak kebergantungan kepada makhluk, kita akan susah. Tapi kalau ujiannya pelbagai jenis, kebergantungan hanya satu kepada Allah, maka dia akan menjadikan jiwanya kuat. Jadi membina kekuatan seorang manusia itu bermula dengan membina kekuatan jiwa. Itu kira-kira oleh-oleh nasihat yang ketiga. Baik, seterusnya. Setakat ni okey? Nasihat-nasihatnya boleh? Mudah-mudahan okey Mudah-mudahan dapatlah kita pelan-pelan ambil manfaat. Mana yang sesuai digunakan. Baik, nasihat yang seterusnya. Bukan nasihat lah. Kita sebut pesan-pesan orang tua. Pesan-pesan. Ini. Ini unik juga ni. Masa saya kecil, kami ni hidup susah. Ayah saya ni tidak memiliki sebiji motor, tidak memiliki sebuah kereta, tidak memiliki sebuah rumah, tidak memiliki seinci tanah. Serba tak ada lah. Kami memang susah. Jadi rumah pun sewa sampai ke saya habis belajar, rumahnya nyewa. Rumah sendiri tak ada. Bapak saya tak pernah ada rumah sendiri. Mak saya tak pernah ada rumah sendiri. Dari dia berkahwin dulu, sampailah sekarang. Sampailah mak ayah saya ni, Alhamdulillah, masih dipanjangkan usia oleh Allah. Sampai sekarang, tak memiliki rumah sendiri.
Tak memiliki tanah sendiri, tak memiliki. Jadi maknanya tak berharta lah. Dari segi kemampuan tu memang tak ada lah. Orang kadang pelik, betul ke? Takkanlah langsung tak ada rumah sendiri, kecil-kecil pun tak ada. Orang kena pelik. Jadi kita pun susah nak cerita. Jadi kita pun tak nak cerita. Tapi sebenarnya memang tak ada. Cuma, ketika kami kanak-kanak hidup yang susah tu, pakcik-pakcik saya ni, walaupun dalam adik-beradik belah ayah saya, kami dalam kategori boleh kata yang paling susah. Dalam adik-beradik mak saya pula dalam adik-beradik dia, kira dia boleh kata yang paling susah. Tapi pakcik-makcik dua-dua bahagian ni, mak belah ayah dengan belah ibu ni, dua-dua adalah adik-beradiknya sebahagian besar tu bagus. Kami mungkin tak dapat ziarah rumah mereka, kenderaan tak ada. Adik-beradik 8, adik-beradik ramai. Kereta tak ada, motor tak ada, apa tak ada. Memang nak pergi rumah pakcik-pakcik ni, kalau yang setakat dekat-dekat satu Johor ni memang tak sampai lah. Apa lagi yang duduk kat KL tu memang wassalam lah, tak sampai. Jadi, tapi mereka ni semua rajin, bukan rajin lah, tetap datang rumah kami. Maknanya tak adalah kata bapak saya ni tak datang rumah dia orang tak datanglah rumah bapak saya. Dia tak ada sikap macam tu. Itu yang bagusnya tu, positifnya. Tapi dalam tetamu datang tu, ni pesan. Bapak saya selalu pesan. Kalau tetamu balik, kalau tetamu datang rumah, semua orang mesti duduk di ruang tamu. Semua adik-beradik saya. Ngantuk ke, lapar ke, sakit ke, apa ke, duduk ruang tamu. Mesti ada sama. Jangan duduk bilik ke apa ke, tak boleh. Duduk luar. Kalau tetamu balik, semua mesti keluar daripada rumah. Tak boleh jumpa-jumpa, salam, dah tetamu keluar. No. Semua mesti keluar daripada rumah dan hantar sampai ke kereta, tetamu balik. Kalau dia naik kereta, tetamu tu datang naik kereta, dia suruh anak-anak dia semua berdiri kat depan pagar sampai kereta tu hilang dari pandangan. Maknanya kalau jalan tu, kereta tu dia balik kan. Jalan kan. Selagi kereta tu tak hilang daripada pandangan, jangan masuk pagar rumah. Bukan jangan masuk pintu rumah. Masa tu kami menyewa lah kat rumah taman. Rumah tu ada pagar. Menyewa kat situ. Dekat Tampoi masa tu. Jadi kata dia, jangan masuk dalam rumah selagi kereta tak hilang dari pandangan. Jadi, selepas kereta tu dah hilang dari pandangan, dah mungkin dah pergi ke Sempang ke apa ke, dah break, dah nampak daripada jauh tu, barulah boleh masuk dalam rumah. Kerana tetamu tu datang membawa apa? Membawa rahmat. Dan memang kita, dia fikir, dia bukan soal tetamu tu sebab pakcik ke, tetamu tu sebab dia bawa buah-buahan ke, tetamu tu sebab sedara durian ke. Bukan. Siapa pun datang, itulah cara dia. Jadi dia nak kita miskin duit tak apa. Tapi jangan miskin cara kita dengan orang. Yang tu jangan miskin. Kita miskin, kita memang tak ada duit. Kita memang tak ada duit, kita memang orang miskin. Kalau mereka nak apa-apa layanan yang berbentuk material, memang kita tak mampu. Kita kata dapur kita pun kosong. Tapi dia tak nak anak-anak dia miskin dalam urusan bermuamalah dengan manusia. Maknanya maknanya macam tu lah. Jadi kita tengok nasihat orang tu. Dulu kita tak tahu apa lah bapak aku nak kena suruh keluar lah, duduk kat pagar lah, apalah. Kita kanak-kanak masa tu kita bukan tahu sangat. Kita bosan lah. Masa tu kita bosan lah. Jadi bila dia nasihatkan gitu, kita pun fikir, Allah, bila dah tua-tua ni kan, dah besar-besar ni, patutlah aku pun kena buat benda yang sama. Anak aku faham tak faham, semua sekali. Atuk nak balik, semua keluar. Pagar, lambai ke, Assalamualaikum ke, datang lagi ke, jumpa lagi ke, yang penting semua duduk kat depan pagar ni. Semua duduk tengok sampai kereta tu hilang. Jangan dia tegur ini, bye-bye, dah, gitu je. Jadi anak-anak saya pun dia belum faham. Dia belum faham kenapa mesti macam tu. Mungkin dalam hati dia sekarang pada saat ini, papa aku ni
Asyik-asyik nak suruh sampai orang tu. Dah tentu orang tu pun nak jalan-jalan. Mungkin dia akan fikir itu pada masa ini. Tapi esok nanti bila dia dah besar, bila dia dah faham betapa dia bukan satu kewajipan yang mesti macam tu. Bukan. Tapi dia simbol. Lambang kepada maksimumkan apa yang kita boleh beri walaupun kita dalam kekurangan. Kita dalam kekurangan masa tu. Banyak benda tak mampu, banyak benda tak apa, tapi kita usahakan macam tu. Ini nasihat zaman kanak-kanak. Ada sini yang kanak-kanak? Ada sini yang mendengar pada petang ni dia kanak-kanak? Tak ada. Semuanya dah bismillah. Dah jadi Ibu kanak-kanak anak, balik nenek kan? anak. Dah jadi kanak-kanak balik. Allahu Akbar. Ibu anak, nenek anak. Allahu Akbar, betul. Nenek kepada kanak-kanak, ibu kepada Ya. kanak-kanak. Masya Allah. Tak apa. Kalau nasihatnya sesuai, kita gunakan pada anak-anak kita. Anak-anak kita ni kadang-kadang cucu-cucu kita dia akan bosan sikit dengan nasihat kita. Tapi kita jangan kecil hati. Kita kena faham bahawa mereka zaman yang memang belum faham, tapi mereka kena buat benda yang betul walaupun dalam keadaan tak faham. Bukan tunggu mereka faham baru untuk dibetulkan. Lambat. Kita buat dulu benda yang betul walaupun dia belum faham sepenuhnya, tak mengapa. Tapi jalan saja. InsyaAllah hikmahnya besar. Tapi kena sabarlah. Ini kan salah satu daripada bentuk dakwah juga. Jadi, Ustaz, kenapa Ustaz cerita dah habis cuti sekolah baru cerita? Itu anak cucu balik dia tak cerita. Tak apalah. Ini boleh, mana yang sesuai boleh diguna juga pada masa akan datang. Baik, seterusnya dah 4 nasihat di zaman kanak-kanak. Saya kongsikan pula zaman ketika saya remaja. Masa remaja, salah satu nasihat yang sama tadi. Masa saya kanak-kanak, masa remaja juga bapa saya cakap. Jangan bercampur dengan orang, kalau bercampur, kita kena campur dengan orang. Tapi jangan campur saja. Kena ada tolak, ada kali, ada bahagi. Nasihat yang seterusnya, yang pernah dia bagi kepada saya ialah, ini penting. Ini penting juga. Bila kita remaja, saya masuk sekolah Arab. Ayah saya ni dia cari sekolah. Tapi dia tahu dah lah, dia bukan warga pendidik. Dia bukan bekerja dalam sektor kerajaan. Dia bukan juga orang-orang politik. Dia juga bukan orang-orang yang terpelajar ke apa. Jadi dia tak dapat banyak maklumat lah. Dah dapat banyak maklumat tentang sekolah. Cuma yang dia nak untuk anak dia, biar sekolah yang ada belajar pendidikan jiwa agama. Jadi dia cari, tapi dia tak tahu masa saya dah jenam dia nak masukkan saya ke sekolah mana. Akhirnya, ada seorang cikgu perempuan kat sekolah saya, sekolah rendah, cikgu perempuan. Cikgu tu dia tak mengajar saya. Tapi dia perasan kebolehan ke, bakat ke, apa ke pada saya, sehingga dia datang rumah saya. Ada seorang cikgu tu, sampai sekarang ada saya jumpa lagi. Jadi cikgu ni, dia datang jumpa mak ayah saya, convince mak ayah saya untuk masukkan saya ke sekolah menengah agama, sekolah menengah Arab lah. Saya pun masa dengar tu, saya kata, kenapalah aku kena masuk sekolah Arab ni? Aku ni dah lah sekolah agama kat Johor ni, bahasa Arab asyik tak lulus je, asyik merah. Kena masuk sekolah Arab. Kalau dia minta saya masuk restoran nasi Arab, saya pandai. InsyaAllah setakat 2 pinggan tu tahulah saya menghabiskan. Ini suruh masuk sekolah Arab. Ya Allah, sekolah Arab apa saya ni belum tentu boleh diharap ni. Jadi saya dengar dia yakinkan bapa saya nanti begini, laluan dia macam ni. Saya pun pening, saya pun tak faham. Akhirnya bapa saya buat keputusan, hantar. Saya pun pergi lah, kita budak-budak mana tahu. Hantar, masuk daftar sekolah Arab. Bila masuk sekolah Arab, tahu je lah zaman tu. Zaman ni kalau masuk sekolah Arab, boleh jadi terkenal.
Zaman ni kalau masuk sekolah agama, dah banyak. Ramai orang masuk. Zaman saya nak kira orang belajar nak masuk sekolah agama tu tak ramai. Paling-paling pun orang tanya, engkau ni besok nak jadi apa ni? Makcik-makcik saya bila saya masuk sekolah Arab masing-masing tanya. Tanya saya, tanya mak saya. Ni besok nanti dah besar nak makan apa? Besok nanti dah besar, dah kerja, belajar Arab ni. Orang lain belajar sains, belajar apa. Ni belajar Arab nanti besok nak makan apa? Sekali betul lah, saya dah jadi pengajar zaman sekarang ni tahun 2022 ni. Bila lepas kelas je memang betul orang tanya, Ustaz, nanti lepas kelas nak makan apa? Betul lah soalan makcik-makcik saya tu. Dulu masa saya kecil dia tanya, dia tanya besok ni belajar bahasa Arab sekolah agama ni kau dah besar. Kau ni kenapa mak kau ni? Kau ni sekolah belajarnya pandai-pandai, bakatnya banyak, pertandingan punyalah banyak masuk. Ujung-ujungnya sekolah Arab besar besok nak makan apa? Dulu dia tanya kita nak makan apa. Betul ramalan makcik-makcik saya. Sekarang ni lepas kelas je. Bukan lepas kelas, belum kelas, Ustaz. Besok kelas kita nak makan apa, Ustaz? Betul orang tanya nak makan apa. Kata, tapi tu maksud dia lain lah. Tapi nak cerita tu zaman tu, dalam hati saya kata, ya Allah, makcik aku ni risau aku makan apa. Selama ni pun bukan dia yang bagi makan. Selama ni bukan dia yang bagi makan. Tapi persepsi zaman tu lah. Jadi zaman tu kenapa nak makan apa semua kan. Nak makan apa, nak kerja apa, nanti gaji apa, siapa nak kerja dengan siapa. Dia gini tau, bapak saya punya konsep lain. Ni nasihat dia ni, nak masuk nasihat ni, nasihat nak cerita ni. Setiap nasihat ni dia ada latar belakang cerita dia. Boleh tak gambaran dia gitu? Baik Jadi kenapa saya masuk sekolah Arab? Bapak saya nak saya belajar bahasa Arab untuk mengenal Quran, memahami Quran, mendalami Quran. Dia tak kata sains tak penting. Bapak saya orang yang ambil berat tentang akademik. Dia nak saya belajar dengan cemerlang. Dia nak saya kalau boleh zaman tu lah. Dia nak saya sains A, matematik A, apa A, semua dia nak. Dan tak nafikan, saya dapat PMR saya taklah pandai sangat. Tapi bolehlah dapat 8A1 tu dapatlah. 8A tu dapatlah. SPM saya taklah cemerlang sangat. Tapi dapatlah 9A1 tu dapatlah. Tapi nak ceritanya tu dalam sekolah Arab, sekolah agama tu, dia tak kata ilmu akademik tu tak penting, kan? Dia tak pernah pisahkan ilmu akademik dengan agama. Pada dia, dalam kita nak mendalami ilmu, itu dia masuk cerita tu. Kalau nak ambil ilmu, ambil di lautan tu. Nampak ni? Warna merah tu saya warnakan. Kalau nak ambil ilmu, ambil dekat laut dulu. Kemudian dah dapat dekat laut, baru ambil dekat sungai, ambil dekat kolam, ambil dekat tasik. Baru ambil kat tasik. Maknanya yang besar tu, yang induk tu, ambil yang tu dulu. Kemudian lebih-lebih tu baru ambil kat sungai, ambil kat tasik, ambil kat kolam, ambil kat mana. Okey. Tapi lautan dulu. Kalau kita ambil air dekat tasik dulu, bila kita dah seronok dekat tasik tu, maka kita tak rasa nikmatnya berada di tempat yang namanya lautan. Jadi dia kata, lautan dalam ilmu tu bermula ambil dekat Quran. Itu induk segala ilmu. Kamu nak jadi orang saintis yang hebat dan tepat dalam Quran. Kamu nak jadi ahli ekonomi yang bernas dalam Quran. Kamu nak jadi pemimpin yang ulung dalam Quran. Kamu nak jadi ahli tafsir yang bagus dalam Quran. Kamu ambil laut dulu. Ilmu yang lain, kata dia, ilmu yang lain, tak kisah ilmu kesukanan, perekonomian, kedoktoran, akan terasa manisnya bila Al-Quran sudah ada dinikmati dalam diri. Kita akan nikmati nikmatnya ilmu kedoktoran kalau kita memahami ilmu kedoktoran itu melalui pemahaman dari Quran. Kita akan nikmati dan kita rasa lazat ilmu itu. Kita akan rasa kelazatan ilmu kepimpinan kalau dalam kita belajar ilmu kepimpinan itu, kita ambil banyak iktibar kepimpinan para nabi di dalam Al-Quran. Kupas satu persatu, hadam satu persatu, dan kemudian terus ke hadapan, silakan memimpin. Tapi kata bapak saya,
induknya Quran dulu. Kalau tak buat, kata dia, kalau tak buat, kita pergi terus bidang lain. Quran kita guna, kita ambil ilmu Quran, dah ujung-ujung tenaga, dah ujung-ujung usia, dah ujung-ujung sempat. Itu pun kalau sempat, kata dia. Baru kita, kalau kita buat begitu, kata dia, kita nanti, kalau tak, kita akan merasa sedap ilmu lain, kita dah mula rasa sedap ilmu lain, sehingga kita terlepas akan kelazatan Quran. Dia takut meninggal dulu sebelum dapat rasa kelazatan ilmu Al-Quran. Orang tua punya bahasa. Saya tak kata tepat, saya tak kata betul, tapi itulah dia punya kiasan-kiasan dia. Jadi nak kata dia tak kasih belajar matematik, sampai pening saya dia hantarnya tuition matematik. Nak kata dia tak ambil berat tentang ilmu lain, oi, betul-betul sungguh-sungguh dia kalau boleh nak kita skor betul-betul. Tapi dia kata Quran mesti nombor 1. Di situ induknya, kat situ. Kalau dapat yang tu lautan, kat situ kita ambil. Jadi bila kita perhatikan dah lama-lama, ni masa remaja tau, masa kita masuk sekolah. Sebab bila kita masuk sekolah ni, cabaran dia banyak. Cabaran dia banyak. Sebab bila kita masuk sekolah Arab, kawan-kawan semua pergi sekolah teknik, sekolah sains, sekolah perkomputeran lah, apa-apa jenis sekolah. Jadi kita ni menggambarkan, aku ni ketinggalan, aku ni tak ada kelulusan, aku ni nanti gaji kecil, aku nanti terkebelakang daripada kawan-kawan, nanti macam mana aku nak letak muka bila aku datang alumni sekolah. Dia macam-macam tau. Remaja, budak umur 13, 14, 15, kita rasa macam, alah, itu perasaan budak-budak. Memang itulah budak-budak. Memang itulah perasaan yang ada masa budak-budak tu. Tapi bapak saya ni lah yang bagi semangat gitu dengan cakap-cakap dia. Dia kata, tak apa. Dia kata dalam bab dunia ni tak ada istilah terlambat. Ada orang fikir kalau umur 24 tak dapat ijazah, terlambat. Kalau tak beli rumah umur 30, terlambat. Kalau tak siapkan PhD umur 35, maknanya terlambat. Kata dia, boleh saja guna istilah terlambat, tapi hakikatnya dalam bab duniawi, tak ada benda terlambat. Ada orang kadang-kadang tiba-tiba Allah berikan kekayaan. Bapak saya ceritalah. Bapak dia saya punya ayat lah. Kadang-kadang Allah bagi dia kekayaan, tiba-tiba jadi kaya raya umur 40. Ada orang Allah beri dia awal umur 25. Tiba-tiba dia jadi muflis ketika umur 35. Padahal dia belum cukup 40. Dalam bab dunia ni tak ada cepat, tak ada lambat. Siapa sampai masa Allah nak beri rezeki, dia akan sampai. Dia akan sampai. Dia akan sampai. Cuma dia kata, yang kita kena usahakan betul-betul ialah sesuatu yang memandu kita di sepanjang hidup untuk kita selamat di akhirat. Itulah lautan yang kita kena masuk. Namanya Al-Quran. Itu yang dia masuk sekolah Arab tu, dia suruh belajar Arab. Dia suruh saya belajar Arab. Dia tak pandai cakap Arab. Anak ente, onta. Onta dia tahulah. Tapi kalau suruh dia cakap Arab memang tak ada lah. Jadi maknanya dia tahu ketidakmampuan dia di zaman dia dengan kekurangan dia. Tapi dia kalau boleh, anak-anak dia tu adalah sesuatu yang orang kata apa yang bermanfaat untuk urusan akhirat. Dia nak mengajar sendiri, dia tak pandai. Dia nak ajar bahasa Arab, bapak saya tak pernah ajar saya Quran. Dia tak pernah ajar saya Quran. Tak pernah. Alif bata ke apa, dia tak pernah ajar. Tapi yang dia pernah buat, dia minta saya tekap tiru 3 surah. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dia tak mampu tapi dia suruh saya buat, tulis dekat A4, dia buat macam frame kan gitu. Lepas tu saya tulis Quran tu, lepas tu dia frame kan, dia tampal kat dinding. Kita punya bangga tu, kita punya bangga macam tulis Quran, satu Quran sendiri. Padahal tulis 3 surah je. Itu cara dia lah, nak menyemaikan minat pada saya, dia kecil. Dalam keadaan dia tak pandai. Dalam keadaan dia tak pandai. Saya pandai, Alhamdulillah, bolehlah ngaji. Kong-kong boleh ajar anak saya sendiri. Itu pun kadang-kadang malah-malah ngajar anak sendiri. Tapi bapak saya ni cerita orang tak pandai. Jadi, orang tak pandai bukan bermakna dia tidak boleh memberikan peninggalan yang baik untuk akhirat anak dia. Tak mesti. Dengan segala kekurangan yang dia ada. Kita ni masing-masing yang ada pada petang ni, lebih kurang ada 165 orang ni yang live sama-sama ni.
Kita ni semua bukan pandai. Mungkin saja, saya tak kata ya. Mungkin saja kita tak berapa pandai sangat dalam urusan agama. Mungkin saja. Tapi kita ada sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat anak kita dan untuk akhirat cucu kita. Sama ada minatkan dia ke, atau nasihatkan dia ke, atau berikan dia souvenir tentang perkara mengingatkan perkara akhirat ke, apa-apa sajalah. Kita ingat bendanya kecil. Sebab cucu kita tak faham apa-apa lagi. Tapi kita tak tahu. Setelah kematian kita, orang itulah, cucu kita yang kita ingat tak faham itulah yang mendoakan kita kerana dia mengingat tentang akhirat dia, kerana mengenangkan nenek dia dulu. Beri dia satu pemberian yang mana mengingatkan dia tentang kepentingan akhirat. Fatihah daripada cucu itulah yang kita dapat sepanjang kita di alam kubur. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Sebab tu kita ada orang yang kata, saya ni tak pandai sangat Ustaz. Betul, kita tak pandai. Tetapi bukan bermakna kita tak ada sesuatu untuk kita berikan. Saya dapat banyak manfaat daripada tok saya yang tak berapa tahu sangat. Nenek saya yang tak berapa tahu sangat. Tok lelaki saya panggil tok garang. Nenek saya panggil tok Quran. Panggilannya tok Quran sebab dia rajin mengajar Quran. Dalam dia mengajar Quran tu dia ada kisah dia. Tok saya tok garang. Panggilnya tok garang. Jadi maknanya saya kan memikirkan balik. Orang tua kita macam mana kurang buruk dia macam mana pun, kenapa kita diwajibkan taat mati-matian kepada mereka? Tak mungkin satu perintah Allah diberikan dengan penekanan yang begitu dahsyat, melainkan mesti ada sesuatu yang besar yang tersembunyi dalam urusan tu. Tak mungkin Allah suruh taat, tapi maknanya kita terkorban, kita jadi bodoh, kita jadi macam pak turut. Tak mungkin. Tak mungkin Allah wajibkan sesuatu tu dalam keadaan kita macam jadi orang bodoh, jadi terzalimi. Kalau kita rasa macam aku taat pada mak bapak aku macam orang bodoh, macam dizalimi, macam ikutkan sangat. Kalau ada perasaan begitu, kita yang kena urus kefahaman kita. Sebab tak mungkin dalam satu-satu perintah kewajipan yang kuat dari Allah datang tanpa tersirat dengan syarat dengan segala rahsia yang terangkum di dalamnya, hanya kerana kejahilan kita yang belum terawat menjadi penghalang untuk kita memahami keseluruhan. Hatta kalau kita faham banyak pun, kita kena akui banyak lagi helaian rahsia yang belum tersingkap sehingga kita tak tahu. Nanti di akhirat bila dibukakan baru kita ternganga-nganga betapa besarnya hikmah setiap satu perintah Allah. Bukan mudah, tapi itulah usaha kita dalam untuk menanggapi nikmat ini. Sebab tu saya kata perintah Allah ni nikmat. Orang yang tak faham perintah Allah, dia rasa kalau Allah perintah tu susah. Kalau Allah halang tu maknanya kepayahan. Tapi kalau orang faham dengan jiwa, dia rasa ya Allah, apa lagi perintah lain berikan saja pada aku ya Allah. Kerana aku yakin kalau perintah tu datang pasti benda yang baik untuk aku. Dan confirm kalau aku belum merasakannya baik pun itu kerana kebodohan dan kejahilan aku sendiri. Hakikatnya pasti bendanya baik kerana perintah tu datangnya dari Engkau ya Allah. Orang kalau merasakan betapa dia tu tahu, makin tambah ilmu dan kefahaman, insya-Allah serba sedikit dia akan dapat rasakan nikmat dan rasa yang seperti itu. Dan kita ni syukurlah, mudah-mudahan dengan platform Gema Nur Iman ni kita manfaatkan dengan tujuan yang seumpama itulah, supaya mudah-mudahan kita dapat merasakan serba sedikit kemanisan tentang dapat menjalankan perintah-perintah Allah. Baik. Amin insya-Allah. Mudah-mudahan. Ini ada nasihat yang seterusnya tentang sejarah. Kenapa bapa saya beratkan pentingnya belajar sejarah sehingga saya jadi orang yang dulu suka sejarah. Nanti saya cerita sikit kenapa pasal sejarah, kenapa saya jadi minat pada sejarah dan sebagainya. Kemudian ada nasihat saya, ayah saya ketika saya dah meningkat belia, bila dah lepas sekolah menengah, kira-kira dah 18, 19. Ada juga nasihat-nasihat yang lain ketika saya agak dewasa lah. Maknanya saya dah mula habis belajar,
kira saya sebut sebagai namanya dewasa lah. Ada beberapa nasihat yang dia beri kepada saya. Yang ini insya-Allah kita akan tengok nanti, kita akan kupas, kita akan share mana yang sesuai. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaatnya dalam sesi pertemuan kita yang akan datang, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi kita doa, nasihat ini bukan nasihat dari ulama, nasihat ini yang saya paparkan ni bukan nasihat dari hadis, bukan nasihat dari Al-Quran, tetapi secara umum nasihat dari seorang pakcik tua yang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi melainkan ikat batu, bancuh simen dan juga menukang mengetuk-ngetuk paku dan kayu. Tetapi beliau adalah ayah saya, yang mana nasihat-nasihat dia saya jadikan sebagai bahasa orang tua yang merangkumkan kefahaman mereka daripada dunia pembelajaran mereka di zaman mereka. Tanpa kita mencari-cari kelemahan-kelemahan mereka, cuma kita mengambil manfaat kelebihan daripada hikmah orang-orang terdahulu. Semakin baik cara kita memahami kiasan dalam bahasa nasihat mereka, insya-Allah semakin baik kita melalui ke hadapan untuk melakar sejarah dalam kehidupan kita sendiri. Selama mana yang baik untuk akhirat, maka silakanlah untuk ambil dan menikmatinya. Kalau ada yang tak berapa sesuai, maka ketepikan saja, kerana ini pun bukannya mutlak daripada hadis Nabi ataupun ayat Quran. Jadi mudah-mudahan saya doakan semua yang mengikuti pada petang ini, mudah-mudahan hatinya gembira, hatinya lapang, hatinya seronok dalam mendapatkan ilmu dan kefahaman. InsyaAllah setiap pertemuan kita Selasa petang seperti ini, insyaAllah saya usahakan sedaya mungkin kita usahakan perkara yang menjurus kepada membakar semangat, memotivasi diri untuk kita habiskan segera kehidupan dunia kita ni dengan cara yang menguntungkan akhirat kita. Kita jangan kecewa, kita jangan kecewa dengan dunia. Jangan kecewa dengan pasangan, jangan kecewa dengan anak, jangan kecewa dengan adik-beradik. Itu semua membazir masa kita. Kita tak cukup masa untuk benda-benda itu. Kita ada benda yang lebih besar lagi yang perlu kita fikirkan. Jadi kita setting hati dan minda kita dengan benar, insya-Allah kita akan ada semangat. Tak apalah, sambil-sambil dengar dan sebagainya ni, mudah-mudahan hati kita gembira. Gembira bukan hanya untuk ketawa-ketawa. Sebab itulah bahagia yang sebenarnya adalah bahagia dari hati. Bukan yang disolek dengan pakaian dan ketawa sahaja, tetapi yang terbit daripada sanubari kita. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan katsirah. Terima kasih. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Ustaz, boleh tanya soalan ke? Tanya soalan apa nak tanya? Aku ada yang nak bertanya soalan. Oh ya. Adakah yang nak bertanya soalan pada Ustaz? Nak minta tip tambahan ke apa ke? Dipersilakan. Bismillah. Ada tak? Tak ada, Ada. saya tutup mana. Oh, ada, silakan. Ustaz, bila Ustaz menyentuh soal bapa kan, arwah bapa saya dah tak ada. Saya nak tanyalah kan, kalau kita rindu arwah bapa kita selain dari kita sedekah Al-Fatihah, kita doa, boleh tak kita pergi kubur, lepas tu kita bercakap-cakap dengan bapa kita, macam kita sembang tu, bapa kita dengar tak dalam kubur tu? Pada dasarnya boleh, tetapi bercakap tentang urusan akhirat lebih baik. Dan kemudian tentang dia mendengar atau tidak, harus kalau Allah perdengarkan apa yang kita cakapkan kepada dia. Tapi perinciannya insya-Allah dalam tajuk-tajuk ke depan ada yang saya susun tentang peranan anak yang soleh. Nanti kita akan kupas sekadar mana boleh bercakap, untuk apa kita bercakap dan kenapa kita bercakap. Nabi pernah tak bercakap dengan orang yang telah mati, orang kafir dalam perang Badar yang masuk dalam perigi? Nabi pernah tak bercakap dengan Muslim yang telah meninggal? Apa yang Nabi cakap? Secara detailnya insya-Allah sampai masanya insya-Allah saya akan sentuh juga insya-Allah. Cuma dia agak panjang sikit. Tapi secara umum boleh saja, harus saja. Ya, terima kasih Ustaz. Sama. Bagus sangat hari ini. Sangat berberkahi hati. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Baik, sama.
Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Undur Jumpa diri. lagi. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Belum tutup majlis. Sekejap. Belum tutup lagi. Belum tutup lagi. Kita nak orang bertanya. Tak nak bertanya lagi dah. Ke dah nak keluar? Ada. Assalamualaikum Ustaz. Ada lagi yang nak bertanya soalan. Ya. Saya nak tanya. Cuma kira saya anggap bapa Ustaz ni lebih orang daripada lebih doktor daripada PhD lah doktor. Apa Ustaz? Dia punya Saya tahu nasihat. Dia punya nasihat, masya-Allah. Allah nasihat bapak saya ni nasihat orang tua, dia pun tak ada pendidikan mana. Belajar sampai SPM. Tapi dia basic, saya rasa basic agama dia lebih lah. Alhamdulillah Ustaz dapat bapak macam tu. Syukur. Terima kasih Ustaz. Sama. Saya cuma cakap terbaik Ustaz, terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Johor kat mana Ustaz? Sekolah Arab kat mana Ustaz? Saya dulu di Sekolah Menengah Arab An-Nur di Tampuk, Benut. Oh, Tampuk. Sebelah Bugisia. Tahu betul Pak. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ada lagi yang nak tanya soalan? Ada. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Fi amanillah. Dah, habis. Habis kain? Okey dah. Okey, akan tutup majlis. Alhamdulillah syukur kita pada Allah telah Ustaz sampaikan tip-tip dari ayahanda dan di-share untuk kita jadikan panduan kepada anak-anak kita dari zaman anak-anak sehingga zaman remaja. InsyaAllah semua khusyuk Ustaz terbuai dibanding kisah-kisah silam. Ada yang menangis pun ada tu Dalam susah ada nikmat dan kebergantungan kita kepada Allah. Bila kita susah, kita lebih menghargai apa yang kita ada dan kita dapat. Saya pun dah sedih tak cakap dah. Kita sentiasa menjadi lebih cermat dan lebih sayang pada setiap barang yang kita ada. Biar miskin harta tapi kaya budi bahasa. Amin. Terkenal masa dulu Ustaz. Mulakan hidup dengan Al-Quran. Untuk perintah Allah, insya-Allah. Baiklah semuanya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Izinkan saya buat bahan kuliah malam ini Ustaz pada pukul 8 malam. Kita ada kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan tafsir Al-Quran pada pukul 9 malam. Kuliah Isyak Talaki Al-Quran bersama Al-Fadhillah Ustazah Humairah bin Muhammad Saleh pada pukul 9 malam. Kita ada kuliah Isyak bersama Al-Fadhil Ustaz Mak Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan kitab Al-Muhimmah Al-Mawaiz Al-Badi'ah. Itu je. Terima kasih banyak bagi menutup majlis. Mohon Ustaz bacakan doa, tasbih kafarah dan soal as. Yang segala maknanya dipersilakan Ustaz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih semua.